Hi guys, welcome to my channel. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersiaran secara live streaming di Facebook page Adila Rahim dan juga di semua channel Adila Rahim yang saya akan letak video ni dalam mana-mana channel yang adalah di YouTube channel, di Telegram, di Facebook page, di email dan semualah. Okay, saya welcome anda semua. Welcome to Sales Millennial. Okay, so saya macam biasa, saya nak mendoakan anda semua yang menonton live secara live streaming. Okay, setiap 2 hari. Hari ni adalah siri yang ke-83. Okey, dengan topik yang saya sediakan pada anda. Pada anda salesperson dekat luar sana. Okey, apa cabaran kita sebagai seorang salesperson untuk membuat sales yang pertama. Itu topik yang saya nak share malam ni. Okey, boleh bantu anda saya nak bantu anda share macam-macam lagi setiap 2 hari perkongsian saya berkenaan dengan jualan. Okey, saya nak anda semua bantu saya untuk tekan button share dekat sebelah ni. Okey, yang kat bawah ni kan. Okey, tekan button share, share dekat anda punya Facebook supaya lebih ramai lagi rakan-rakan seperjuangan yang orang kata apa, yang berada dalam bidang jualan dapat tahu sikit sebanyak untuk bantu yang lain dapat jualan. Okey, sebelum tu saya nak tengok siapa yang live bersama dengan saya pada malam ni. Hai Tuan Khairil Anwar. Welcome to Sales Millennial. Okay, siapa yang ada? Saya pun nak share dekat saya punya Facebook personal. Okay, anda juga boleh share. Mudah-mudahan sikit sebanyak itu sumbangan anda pula kepada saya. Kan, lepas ni lebih semangat lagi saya nak keluarkan topik-topik yang best untuk kita teruskan berkongsi. Okay, so saya nak bagi tahu anda konten saya semuanya berkenaan dengan jualan. Alright, dan anda saya izinkan sekiranya anda nak forward link dekat atas ni kan, link kat atas ni, anda nak forward link ni kepada anak buah anda, pasukan sales, pasukan jualan anda, agent anda, stokis anda, dropship anda, mana-mana grup saja saya izinkan anda berkongsi dengan mereka. Okey, saya nak share sekejap kat Facebook saya. Sekejap Sebelum tu kita tunggu lagi beberapa orang masuk. Hai Tuan Muhammad Yusof, welcome to Sales Millennial. Okey, so bagaimana hari ni dah 2 Februari, bulan yang kedua pada tahun 2020. Okey, so macam mana anda dah buat postmortem untuk bulan yang lepas ataupun belum buat apa-apa lagi? Okey, semoga anda semua dekat luar sana sentiasa fokus, sentiasa cekal, orang kata apa, dalam proses-proses untuk mendapatkan jualan, insya-Allah. Okey, so hari ni saya live, rasa lain pula kan. Bila masuk je bulan baru, saya nak menghadap live ni kan, setiap konten saya ni orang kata apa, saya rasa macam satu semangat baru pula setiap awal bulan kan. Macam gitu. Okey, lagi satu saya nak bagi tahu anda semua yang ada dekat yang live sekarang ni. Okey, yang baru tengok saya secara live. Okey, kita dah siri yang ke-83.
bagi anda yang tertinggal topik-topik yang lepas, topik-topik yang lepas semuanya berkenaan dengan jualan, anda boleh cover balik sama ada di Facebook ataupun di YouTube channel Adila Rahim. Anda pergi ke YouTube, cari Adila Rahim, and then jangan lupa subscribe. Percuma saja. So saya share juga konten-konten yang saya share secara live dan konten-konten yang lain lah berkenaan dengan jualan juga di YouTube channel. So senang kat sana. Anda nak study topik mana lagi anda rasa anda perlu study, ataupun team anda perlu tahu topik-topik yang berkenaan dengan mana-mana topik lah yang ada. So anda just minta diorang pergi ke YouTube channel saya. Okay. Alright, so anda sekarang live di mana? Saya macam biasa dalam gua saya dekat office. Okay. Saya tak nampak siapa yang ada, cuma nampak mata ke atas tu ada dalam 10 orang. Okay, siapa yang bersama dengan saya boleh komen dekat ruangan komen. Ruangan komen, semasa saya live streaming, saya nak bagi tahu anda, jangan malu nak tanya soalan sekiranya anda tak faham. Dan sekiranya anda ada pendapat, sekiranya anda ada orang kata apa, pandangan, anda juga boleh share di ruangan komen supaya kita sama-sama belajar. Okay, sebab dalam bidang jualan ni bidang yang sangat besar. Okay, saya menggunakan platform Facebook Live sebagai saya punya satu sumbangan kepada anda yang kat luar sana yang tak pernah jumpa saya, yang hanya dapat info berkenaan dengan sales ni hanya di Facebook page Adila Rahim. Okay, ini saya jadikan platform ni memang betul-betul saya nak bagi all out kepada followers yang ada. InsyaAllah, mana tahu lepas ni ada rezeki boleh jumpa dengan saya, kan? Okay, terima kasih yang tag Tuan Muhammad Yusof, tag kawan-kawan ataupun maybe team Tuan untuk tengok live. Thank you very much. Okay, so saya nak mula berkongsi berkenaan dengan topik malam ni. Sangat best untuk anda dekat luar sana, InsyaAllah. Apa topik dia? Saya nak bagi tahu anda, topik dia adalah untuk anda dan untuk kita semualah salesperson. Apa cabaran-cabaran yang ada ketika mana kita membuat jualan ataupun sales yang pertama. Okey, nak buat jualan ataupun sales yang pertama, apa cabaran-cabaran dia? Ini topik yang saya nak sangat share. Okey, mesti yang kat dalam ni pun tak sabar-sabar nak tahu apa cabaran-cabaran yang ada bila mana kita nak buat jualan yang pertama. Dan saya yakin semua orang yang pernah lalu proses nak dapatkan jualan yang pertama mesti ada cabaran-cabarannya. So anda dekat sana boleh kongsikan dengan saya juga apa cabaran yang anda lalu. Okey, saya nak tanya tuan-puan yang ada dalam live saya malam ni, apa cabaran yang pertama untuk mendapatkan sales yang pertama? Apa cabaran dia? Boleh share kat ruangan komen. Boleh bagi juga inspirasi kepada saya dan juga semua orang yang tengok live streaming malam ni, InsyaAllah. Okay, ada yang nak berkongsi, silakan. Okay, kita sama-sama berkongsi. Saya pun nak juga orang inspire saya dalam membuat jualan. Dalam jualan ni ramai sebenarnya yang pandai buat jualan. Cuma mungkin ada di antara mereka tak pandai untuk berkongsi secara live. Okey, jadi tuan-puan boleh ambil kesempatan yang ada, boleh berkongsi pengalaman macam mana nak mendapatkan jualan yang pertama pada saya malam ni. Okey, siapa lagi yang ada? Saya tak nampak, saya tak tahu kenapa. Mungkin minta maaf kalau saya tak sebut nama anda. Alright, so kita nak continue dengan topik yang saya nak share pada anda. Okey, untuk mendapatkan jualan yang pertama. Okey, berapa prospek
yang kita nak kena approach untuk dapatkan jualan yang pertama? Adakah 10 orang prospek, adakah 20 orang ataupun 30 orang untuk mendapatkan jualan yang pertama ni? Berapa orang yang kita dah approach? Okay, berapa orang yang kita dah approach untuk dapatkan jualan yang pertama? Maybe ada orang nak dapatkan jualan yang pertama, dia perlu approach 5 orang dah dapat jualan yang pertama. Ataupun dia perlu approach 10 orang, dia perlu approach 20 orang ataupun 30 orang. Cuba anda dekat sana tengok live saya ni, yang live bersama saya, boleh share berapa orang anda dah approach untuk dapatkan jualan pertama. Tuan Angah Amir, 100 orang. Nice. Okay, untuk mendapatkan jualan yang pertama, 100 prospek. Okay, dalam masa sebulan. Terima kasih berkongsi. Macam ni. Inilah yang saya nak. Sebenarnya perkongsian saya, ada yang cakap untuk inspire orang lain dan sebagainya. Kadang-kadang bagi saya, semua orang ada hak untuk inspire orang lain dengan cara masing-masing. Dengan cara berkongsi di ruangan komen adalah satu cara untuk inspire saya juga yang berkongsi dengan anda. Okay, Tuan Angah Amir berkongsi dalam orang kata apa, jualan, untuk mendapatkan jualan pertama kena approach 100 orang dalam masa 1 bulan. Okay, cabaran untuk kita yang masuk dalam bidang jualan. Okay, lagi-lagi dalam bidang jualan lah, saya banyak berkongsi dengan anda dalam bidang jualan. Bidang yang sangat tough, yang selalunya mesti pengalaman yang pertama ni mesti membuatkan kita frust. Dan cabaran yang utama bila kita nak buat jualan, nak untuk mendapatkan jualan pertama, ada rasa penat, ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa macam dah tak yakin nak jumpa dengan orang, nak jumpa next prospect, tak yakin, orang kata apa, jadi malu nak jumpa dengan next prospect. Okay, rasa kecewa sangat-sangat. Okay, itu antara cabaran-cabaran yang orang kata apa, dalam membuat ataupun mendapatkan jualan yang pertama. Bagi saya sendiri sebagai seorang salesperson, untuk mendapatkan jualan yang pertama memang takkan boleh saya lupakan sampai bila-bila. Cabaran untuk dapatkan sale yang pertama ni tak boleh nak lupa. Okay, sampai kan masa mula-mula nak buat jualan, rasa nak menangis ada, rasa nak menjerit pun ada, macam-macam rasa ada. Okay, betul, rasa penat, rasa down. Okay, kadang-kadang hilang semangat nak buat sales. Betul, itu cabaran dia. Jadi saya nak berkongsi dengan anda malam ni, sebelum membuat sales yang pertama. Okay, okay. Hai, terima kasih for the thumbs up. Thank you for watching. Alright. Saya nak share dengan anda cabaran pertama saya bila mana nak buat kelas, nak menjual kelas. Kelas apa? Kelas closing. Okay, ini pengalaman saya. Dan sebelum ni, daripada tahun 2013, 2014 dan sehingga sekarang ada jual produk. Cumanya start daripada tahun 2016 saya mula keluar untuk masuk ke dalam bidang education. Okay, bidang yang saya passion saya untuk mengajar ataupun berkongsi dalam bidang digital ni terlalu kuat. Jadi pada 2016 baru saya betul-betul keluar betul-betul untuk nak mula mengorak langkah dalam bidang training. Okey, sebab apa saya memilih bidang training? Sebab dia sangat dekat dengan saya punya nature. Daripada kecil
mak ayah saya pengajar. Okey, mengajar apa? Mak saya cikgu, dan dah tahun ni mak saya 25 tahun. Daripada saya kecil lagi, daripada saya tak lahir dia dah mengajar. Okey, so dia mengajar. So nature saya daripada kecil, family saya mengajar. Ayah saya player bola, negeri Kedah. Okey, sangat top lah dulu. Lepas tu player bola, dan dia pun seorang coach. Jadi nature saya daripada kecil, saya melihat keluarga saya banyak orang kata apa, mengajar. Maksudnya banyak berkongsi, banyak duduk dengan masyarakat, banyak duduk dengan orang. Jadi itu nature yang ada pada diri saya. That's why saya memilih bidang education adalah satu bidang untuk saya kena masuk, dan passion tu sangat kuat dari hari ke hari. Saya pun tak tahu macam mana Allah bagi saya kekuatan untuk bercakap depan kamera setiap 2 hari. Kalau orang tanya saya macam manalah boleh bercakap setiap 2 hari, entah saya pun tak tahu. Saya sediakan konten saya yang mana saya juga belajar sebenarnya dalam negara dan juga luar negara. Belum sampai masa lagi saya nak berkongsi dengan anda. Just saya nak share dulu apa yang saya belajar, apa yang saya apply untuk Y3, untuk tim Y3 yang ada sekarang. Sehingga sekarang lah yang mana ada yang jual produk dan servis. Cuma saya sahaja masuk ke bidang training. Okay, so saya nak berkongsi dengan anda pengalaman saya untuk jual kelas, untuk dapatkan orang yang hadir untuk dengar saya punya perkongsian, untuk ambil modul daripada saya macam mana nak buat jualan. Okey, apa formula-formula jualan. Itu saya nak share pada anda malam ni, macam mana cabaran dia untuk saya mendapatkan orang ataupun prospek yang nak belajar closing. Okey, start pada 2016 lagi tau saya buat kelas closing. Okey, dan kelas saya bermulanya hanya 1 orang sahaja. Kelas hanya yang datang kelas 1 orang je. Okey, dan awalnya saya dah maklum awal lah dekat Facebook. Kita ada buat kelas tarikh sekian-sekian. Kita ada kat situ pun dah ada banyak halangan, ada banyak rintangannya. Antaranya awal-awalnya bila mana 2015 sehingga 2016, ramai yang buat servis marketing. Ramai yang anak muda yang berkongsi orang kata apa, cara-cara macam mana nak buat marketing. Marketing Facebook, Instagram, email dan sebagainya lah, mana-mana topik marketing lah. Okey, pada 2015-2016. Alright. Dan awal-awal dulu masa 2016 saya sendiri takut nak keluar untuk berkongsi berkenaan dengan jualan. Okey, 2015, 2014, 2015 saya pun berkongsi. Saya banyak turun stage untuk berkongsi berkenaan dengan marketing. Pada awalnya bidang yang saya bawa adalah bidang marketing. Saya masuk MDEC, saya masuk saya jadi trainer, speaker dalam One Mac. Okey, One Mac bercerita berkenaan dengan digital. Lagi saya masuk banyak juga jemputan IPTS, IPTA pada tahun 2014, 2015 yang mana saya pegang marketing. 2016 fully saya tukar modul untuk saya masuk, untuk saya jump kepada bidang jualan. Alright, so sebab saya nampak kat sini, okay, bagi anda nak tahu apa dalam marketing dan bercakap berkenaan jualan, sangat beza, sangat berbeza. Lain, marketing itu lain caranya, dan untuk kita fokus pada sales itu lain cara. That's why dalam syarikat dia ada department marketing and dia ada department sales. Sebab lain, cara gerak kerja dia lain. Cara nak berkongsi berkenaan dengan jualan juga lain.
Sejak 2016 saya start fokus kepada jualan. So marketing, kalau kita nak ajar, ini experience saya, kalau nak mengajar marketing, dia lebih senang untuk yakinkan pelanggan. Okay, bagaimana kita nak set up FB ads, bagaimana kita nak buat benda-benda yang technical. Okay, so nak closing, untuk dapatkan klien, untuk dapatkan peserta sangat mudah. Okay, bila orang tahu kita nak berkongsi berkenaan dengan jualan. Tetapi agak sukar untuk mendapatkan klien, untuk mendapatkan pelanggan yang nak hadir ke kelas closing. Okay, dan pada tahun 2016 tak ada, orang kata tak banyak, boleh kata tak ada kot kelas closing yang dibuat secara meluas kepada orang kata apa, SME lah, yang ada pasukan jualan dalam bidang jualan online. So masih tidak ada lagi orang yang nak berkongsi berkenaan dengan jualan. Okay, berbanding dengan industri lain yang fully sales. Maksudnya macam apa ni, produk penapis air, takaful, insurance. Mereka memang ada training hampir 2 kali 1 minggu. Tetapi dalam bidang jualan online tidak ada trainer yang betul-betul fokus dalam bidang jualan, yang boleh bagi input ataupun knowledge kepada salesperson dalam bidang jualan online. Okay, terutamanya dalam SME lah. Alright, so saya nak berkongsi pengalaman saya, macam mana saya nak dapatkan pelanggan untuk dengar saya bercakap ataupun share berkenaan dengan jualan ni. Sangat mencabar pada tahun 2016 untuk mendapatkan peserta yang pertama. Okay, sebab apa? Bila berada dalam bidang jualan, kami di Y3 Asia tak boleh overclaim. Okay, kita tak boleh nak overclaim. Marketing lain side dia, kalau bidang jualan lain, tak boleh overclaim. Itu antara prinsip yang kami adalah dalam Y3 Asia. Okay, sebab apa? Bila overclaim, sebab sales adalah benda yang terakhir sekali. Okay, benda yang akhir dan benda yang utama yang diperlukan oleh syarikat. Setiap syarikat memerlukan jualan. Okay, setiap syarikat memerlukan jualan. Alright, dan kita tengok sekarang semua company, okay, you buat design pun dah ada come sales, you buat admin pun come sales, kan? Dia ada come, last kali come sales. Semua syarikat memerlukan jualan. Alright, terutamanya nak fokus tarik anak muda yang boleh buat jualan dalam online. Alright, so tak boleh nak overclaim. Contohnya nak menjanjikan apa yang kami share ini boleh buat jualan berapa persen dan sebagainya. Sebab apa? Once kalau tak jadi, habis. Sebab bidang jualan ini dia tak sama, ataupun anda jual produk lain, saya jual produk niche, dia tak sama, ataupun industri dia tak sama. Cuma konten sahaja boleh digunakan dan apply untuk gerak kerja yang sesuai dalam industri. Macam tuan-tuan buat produk pakaian ke, buat restoran ke, konten yang saya share ni sesuai digunakan, sesuai untuk berkongsi kepada tim, tetapi mengikut niche ataupun bidang masing-masing. Alright, that's why saya kena ada produk, education product yang mudah saya nak explain, supaya nanti anda nak duplicate ke dalam bidang ataupun industri anda mudah. Alright, okay, so cabaran saya masa saya nak buat kelas 2016, 2
20 orang masa tu kita iklankan, 20 orang confirm nak datang. Tetapi yang datangnya, bila saya tengok 20 orang ni bagi dalam senarai nama ada 20 orang, tapi yang datang hanya seorang saja. So anda rasa saya tak frust ke? Frust, rasa kecewa. Tapi itulah pengalaman sales yang pertama saya pada 2016. Kepuasan bila mana pada masa tu adalah untuk yakinkan audience ataupun followers untuk datang ataupun untuk hadir ke kelas saya. Nak kata frust awal-awal, yalah memang frust lah. Saya tak boleh nak nafikan benda tu memang frust. Sebab daripada 20 orang, seorang je datang. Okay. Dan masa tu kita orang dah sediakan breakfast, kita orang dah sediakan nota handout apa semualah. Okay. Sediakan semua, last tak datang. Frust lah kan. So saya yakin setiap perjalanan dia mesti macam ni je permulaan dia. Okay. Permulaan ataupun cabaran dia. Dan inilah yang membentuk diri saya dan juga Y3 Asia ni dan seluruh tim yang ada lah. Ini sebenarnya asalnya, wujudnya tim, wujudnya produk-produk yang kami keluarkan dalam Y3 Asia. Okay. So okay tak? Ini adalah yang saya cerita malam ni berkenaan dengan saya punya cabaran yang pertama untuk dapatkan peserta untuk hadir ke kelas pada tahun 2016. Okay. So ada tak yang lain yang nak share pengalaman anda? So boleh tinggalkan komen. So share supaya anda juga menginspirekan yang lain tengok anda pada malam ni. Termasuk saya jugalah. Saya pun nak kenal dengan anda juga. Okay, jadi malam ni jom kita nak discuss sama-sama bagaimana orang kata kita sebelum kita nak lalu fasa-fasa untuk mendapatkan sales yang pertama. Apa yang kita perlu faham dulu? Orang kata proses jualan, apa yang kita perlu tahu? Apa yang kita panggil dekat sini adalah sales cycle. So macam mana seorang salesperson, so kita nak faham sales cycle. Okay, macam mana kita nak, sebelum kita berhadapan dengan prospek, sebelum kita mendapat jualan yang pertama, apa dulu yang kita perlu ada, apa dulu yang kita perlu tahu. Okay, so ini perlu dijelaskan terlebih dulu. Sepatutnya awal-awal lagi kita dah dijelaskan dulu pada kita yang kita nak buat jualan yang pertama ni. Patutnya ada orang lain yang sampaikan dulu macam mana nak buat jualan yang pertama, apa cabaran-cabaran dia. Masa kita buat dulu, tak ada orang nak cerita pada saya, tak ada orang nak cerita macam mana cabaran-cabaran dia, tak ada. Okay, so sepatutnya kita kena dengar dulu apa, at least apa yang cabaran-cabaran yang ada untuk kita mendapatkan sales pertama ni, supaya apa? Supaya kita lebih get ready, kita punya physical kita punya mental kita punya, supaya apa? Supaya kita tak rasa bila kita kena reject, bila kita kena object, kita rasa down dan sebagainya, rasa kecewa dan sebagainya. Okay, okay. Okay, bagi anda yang tinggalkan komen, saya dah nak masuk topik untuk yang saya nak bagi point. Habis je point, saya boleh go through dengan soalan-soalan anda lah. Okay, so dalam dunia jualan, selalu saya bagi tahu anda, tak ada rahsia. Tak ada rahsia bila mana kita nak mendapatkan jualan. Yang ada hanyalah aktiviti. Okay. Jadi malam ni saya nak share special untuk anda. Ada 3 perkara yang
boleh mengatasi cabaran dalam mendapatkan jualan yang pertama. Okey, apa dia? Yang pertama saya nak share dengan anda. Yang pertama point dia, kita sebagai seorang salesperson, anda dan saya sendiri kena jelas dengan aktiviti prospecting. Okey, itu point yang pertama. Anda kena jelas dengan aktiviti prospecting. Okey? Contoh bila mana kita masuk dalam bidang jualan, okey, dalam dunia online. Saya bagi contoh. Okey? Sehari berapa aktiviti prospecting yang anda buat? Okey, yang anda buat. Berapa banyak yang perlu kita dapatkan prospek dalam masa satu hari? Okey? Ikut case study yang mana kami di Y3 Asia, kami menjalankan setiap orang salesperson, okey, maksimum untuk satu orang untuk mendapatkan prospecting hanyalah 30 prospek sahaja. Seorang salesperson perlu ada 30 prospek. Okey? Maksimum. Sebab itu kajian case yang ada dalam Y3 Asia yang mana hanya 30 orang sahaja yang mampu dilayan oleh seorang salesperson. Itu pun sudah cukup untuk orang kata apa? Mereka fokus ataupun salesperson fokus untuk mendapatkan jualan daripada 30 prospek yang mereka dapatlah setiap hari. Okey? Sebab apa? Kalau lebih saya bimbang, tak all out, satu tak fokus dengan prospek, satu tak fokus kepada perbualan prospek. Banyak lagi benda yang tak boleh nak fokus bila mana salesperson banyak sangat prospek dalam masa satu hari. Dan dalam online sangat mudah untuk dapatkan prospek. Tapi kami di Y3 Asia terhadkan satu orang salesperson maksimum 30 prospek, 30 lead sahaja. Alright. Sebab apa? Kalau lebih bimbang, orang kata apa, tak fokus lah. Dan bila lead masuk banyak, kadang-kadang tertinggal dan terlepas peluang-peluang untuk mendapatkan jualan. Okey, itu contoh yang saya bagi pada anda, case study yang ada dalam Y3 Asia sendirilah daripada salesperson kami. Okey, manakala saya nak share secara umum pada anda, bila mana anda berada dalam bidang jualan secara offline, maksudnya anda perlu berjumpa dengan orang ataupun perlu approach orang lah secara face to face offline. Okey? Bila anda nak buat jualan satu hari, ada sama saja bidang sama saja apa yang kita nak buat, mencari prospecting. Okey? Kalau dalam offline, satu hari anda kena approach berapa orang? Okey, dekat sini saya ambil sekitar 2 ke 100 orang untuk satu hari anda perlu berjumpa dengan prospek, ataupun 2 ke 100 orang aktiviti prospecting yang anda perlu buat untuk mendapatkan jualan. Alright. Cuma yang ini kena bergantunglah kepada anda punya industri masing-masing. Okey, lain bidang, lain caranya, lain gerak kerjanya dan lain aktiviti jualan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua adalah salesperson kena tahu jumlah closing ataupun jumlah sales yang jelas. Perlu
jelas dengan jumlah yang kita nak dapat, jumlah sales yang kita perlu dapat itu perlu dengan jelasnya. Kena jelas. Baik, ini yang saya nak share dengan anda. Macam mana kita nak jelas dengan orang kata apa, jumlah sales kita. Antara tips yang saya nak share dengan anda adalah anda sebagai seorang salesperson, anda kena tengok kepada track record yang sebelum ni. Anda boleh tengok track record yang sebelum ni. Antaranya, macam contoh hari ni dah 2 Februari. So anda boleh keluarkan track record sama ada 3 bulan yang lepas, daripada bulan 9, 10, 11, 12 ataupun sampailah bulan Januari. Anda boleh tengok track record 3 bulan atau 6 bulan yang lepas. Okey. Berapa 3 bulan yang lepas, berapa daripada prospek, aktiviti prospecting yang kita buat, berapa je boleh closing. Okay, track record ni bagus sebab kita boleh tahu berapa banyak kita nak capai untuk bulan Februari. Okay, itu antara tips yang saya nak share pada anda lah. Okay, next, saya ambil satu contoh. Saya ambil contoh produk saya sendirilah ataupun produk Y3 Asia, yang mana untuk menjual handling objection deck. Okey, menjual handling objection deck. Sekejap. Okey, untuk menjual handling objection deck RM397, kami jual melalui landing page. Landing page yang kami ada, yang mana setiap hari satu landing page perlu dapatkan 10 prospecting sahaja. Daripada 10 prospecting yang bertanya, daripada 10 prospek yang bertanya berkenaan dengan HOD, dari 10, satu orang yang berjaya beli HOD pun dah okey. Maksudnya daripada kita buat iklan, direct prospek akan beli di landing page, tak perlu pakai team closing. Maksudnya daripada landing page, daripada 10 prospek hanya dapat satu saja jualan. Saya sakit tekak je. Maksudnya kat sini, daripada 10 prospek tu hanya 10% sahaja untuk dapatkan seorang customer. Okey, manakala ada produk t-shirt, okey, produk t-shirt kami boleh closing daripada 10 prospek, 4 orang boleh tukar menjadi customer. So maksud dia kat situ closing rate dia 40%. Okay, that's why saya kata ini berbalik kepada produk ataupun servis perkhidmatan yang anda ada, mengikut bidang ataupun niche masing-masing lah. Okay, jadi sangat beza. Beza dia pada industri sahaja. Beza dia pada niche yang kita ada lah. Okay, tak sama tuan-tuan. Jadi kita perlu lihat, anda perlu lihat kepada track record yang sebelum. Nak lagi best, kalau boleh track record 6 bulan, track record sales 3 bulan. Seorang salesperson boleh buat sales berapa. Okay, track record untuk bulan lepas, bulan Januari boleh buat berapa. Kan? Itulah yang dimaksudkan track record yang jelas. Supaya salesperson kita sendiri jelas dengan jumlah sales yang perlu kita capai. Okay, itu poin yang kedua. Alright, so poin yang ketiga saya nak share pada anda malam ni adalah berkenaan dengan cabaran dalam objection bila kita berhadapan dengan prospek. Okay, ini adalah
cabaran yang selalu ataupun yang wajib ataupun kena lalu, semua salesperson kena lalu adalah objection daripada prospek. Yang mana ini jelas dalam sales cycle mesti ada objection. Okay, mesti ada objection. Jadi ini juga perlu dipersiapkan supaya anda ready dengan setiap objection yang datang daripada prospek. Okay, sebab itulah kami di Y3 Asia mengeluarkan produk HOD iaitu Handling Objection Deck pada tahun 2016 dan sehingga sekarang masih terjual dan ia adalah best seller yang ada produk yang dikeluarkan oleh Y3 Asia. Okay, yang mana majority yang mendapatkan Handling Objection Deck, okay, sama ada pergi kelas ataupun mendapatkan daripada kita punya iklan, landing page, daripada salesperson. Okay, 80% yang membeli ataupun 80% salesperson tidak ada skill dalam menghadapi objection daripada prospek. Memang rata-rata di era milenial, terutamanya anak muda yang buat jualan dalam bidang jualan online ataupun dalam bidang offline, so skill untuk berhadapan dengan prospek, untuk handle, untuk overcome objection daripada prospek, memang tak ada skill tersebut. 80%. Yang mana ini, yang mana setelah mana saya buat tour ke seluruh Malaysia, tidak termasuk Sabah dan Sarawak, kami sendiri turun ke lapangan untuk berjumpa dengan pemilik bisnes online, offline, okey, dan sebagainya. Ini adalah antara kajian yang kami buat. 80% tidak ada, generasi sekarang tidak ada skills untuk handle objection, tak tahu nak overcome objection daripada prospek. Okey, jadi apa yang perlu anda buat? Anda perlu buat FAQ kan setiap objection yang ada ataupun yang anda dapat daripada prospek. Okey, setiap hari kita berhadapan dengan prospek. Setiap hari kita melayan 30 prospek. Contohnya, setiap 30 orang itu anda kena FAQ kan supaya ia menjadi sumber rujukan semula kepada anak buah anda lain nanti selepas anda rekrut dan sebagainya. So ianya menjadi satu rujukan lah kepada mereka, pada kadang-kadang untuk kita sendiri, untuk jadi rujukan kita sendiri. Okay, FAQ kan supaya kita biasa dengan setiap objection yang datang daripada prospek yang ada. Kalau tak rajin nak list objection yang ada, anda kena dapatkan HOD. At least dapat membantu anda apa sebenarnya objection, macam mana kita nak overcome setiap objection yang ada. At least bila dapat HOD ni, nanti anda boleh tahu macam mana kami susun untuk FAQ kan setiap objection, dan anda boleh buat, anda boleh duplicate kepada anda punya industri ataupun bidang jualan anda lah. Okay, so insyaAllah dapat membantu sikit sebanyak untuk anda duplicate produk yang kami ada pada produk yang anda ada lah. Alright, jelas? So saya dah share dengan anda 3 perkara malam ni. 3 perkara apa orang kata apa, point ataupun perkara penting yang anda perlu tahu dulu sebelum anda membuat sales yang pertama. Okey, kenalah dengan topik kita malam ni. Apa cabaran-cabaran yang kita perlu, yang adalah semasa kita ataupun kita cabaran untuk mendapatkan sales yang pertama. Okey, pelanggan yang pertama. Okey, so saya dah share dengan anda 3 point. So saya nak tengok siapa lagi ada. Hai Cik Aisyah daripada Kusiku, Malaysia.
Hi, welcome to Sales Millennial. Okay. Tuan Angah, Amir, yes, aktiviti. Saya banyak kali cakap tiada rahsia dalam bidang jualan melainkan aktiviti. Okay, kalau tak ada jualan, anda kena check saja aktiviti anda. Itu saja. Okay, that's why saya kata bidang jualan dan bidang marketing lain. Okay, saya tekap lah. Okay, so saya nak recap sebelum saya buat kesimpulan untuk topik malam ni. Ada 3 perkara yang saya share pada anda malam ni berkenaan dengan cabaran membuat jualan yang pertama. Okay. Macam mana sebelum kita lalu fasa-fasa untuk berhadapan dengan prospek, untuk mendapatkan jualan pertama ni, apa cabaran-cabaran dia? Okay. Yang pertama tadi saya share, salesperson kena jelas dengan aktiviti prospecting. Okay, kena jelas dengan aktiviti prospecting. Kalau kita tak jelas, macam mana kita nak berhadapan dengan prospek kan? Kena jelas dengan apa aktiviti yang kita nak berjumpa dengan prospek, apa yang kita nak buat, apa yang kita perlu sediakan. Alright, berapa orang kita nak berjumpa setiap hari, berapa orang kita nak set untuk kita melayan setiap hari. Tadi saya share dalam bidang jualan online di Y3 Asia, kami hanya fokus kepada 30 orang prospecting sahaja untuk satu hari, satu salesperson. Maksudnya seorang salesperson hanya 30 prospek sahaja satu hari. Okay, dan tadi saya share, kalau anda berada dalam bidang jualan offline, berapa prospecting yang anda perlu jumpa? At least 2 orang ke 100 orang sehari. Anda nak pergi approach orang kan? Okay, aktiviti prospecting adalah bagaimana, berapa anda nak approach orang dalam masa satu hari. So satu hari untuk offline, one to one ataupun face to face. Jualan face to face, anda perlu buat at least kena ada 2 prospek ke 100 prospek untuk mendapatkan jualan yang pertama. Okay, itu offline. Alright. Yang kedua, salesperson kena tahu jumlah closing jualan, jumlah sales yang jelas. Maksud dia, kita sebagai seorang salesperson, okay, kita salesperson, kita kena tahu berapa kita buat ataupun berapa track record yang sebelum ni. Kalau boleh dapat 6 bulan yang sebelum ni kita buat berapa, setiap hari kita jumpa prospek berapa, setiap hari kita buat sales berapa, kan? So track record itu perlu disimpan supaya bulan ni kita tahu kita nak check dekat mana, kita nak tengok track record yang mana. Sama ada bulan 2020 kita nak benchmarkkan track record bulan Januari hari tu. Untuk kita benchmarkkan, kita guna je lah track record bulan 1. So kita tahu track record bulan 1, kita bawa ke target untuk kita dapat bulan ni, bulan 2. Hari ni pun dah 2 hari bulan. So mana track record yang sebelum ni? Anda perlu jelas. Salesperson main dengan numbers, so anda kena simpan numbers yang sebelum ni. Track record sebelum itu penting. Alright, bukan untuk anda saja, bukan untuk kita saja, tapi untuk pasukan kita juga. Okay, rekrut je pasukan baru, kita tahu berapa dia boleh buat dalam masa sebulan, sebab kita ada track record yang lepas. Alright, so daripada track record tu baru kita tahu berapa prospek yang kita nak. Okay, nice. Yang terakhir tadi saya share, salesperson kena tahu ataupun perkara yang ketiga, ada cabaran untuk kita handle objection bila mana kita berhadapan dengan prospek. Yang mana objection ni memang ada dalam sales cycle. Proses untuk mendapatkan jualan memang akan ada objection daripada prospek.
Okay, so anda kena faham, anda kena belajar bagaimana kita nak berhadapan, bagaimana kita nak overcome objection daripada prospek. Alright, so ada 3 perkara yang saya share yang sangat best malam ni untuk anda. So make sure anda simpan nota saya, share video ni supaya menjadi rujukan di masa akan datang. Okay, tengok masa tak ada sales nanti, tengok balik saya punya video, apa step dia, so dah boleh buat aktiviti yang seterusnya. Tak perlu nak rasa penat, tak perlu nak rasa kecewa sangat lah. Okay, sebenarnya kita masih ada orang kata apa, buah fikiran sebenarnya yang kita perlu cari. Okay, carilah dekat ni. Saya buat FB Live setiap 2 hari. Ni secara santai je, bukan nak stress pun kan. Siang kita buat aktiviti sales, malam kita check apa yang kita nak dapatkan. Mungkin knowledge baru. Daripada knowledge tu kita boleh dapat buah fikiran. Daripada buah fikiran tu boleh jadi sales idea kan. So semuanya untuk anda. Alright, so last kali kesimpulan dia sebelum saya end live. Okay, kesimpulan dekat sini untuk topik malam ni, apa cabaran-cabaran yang salesperson perlu lalu untuk mendapatkan jualan yang pertama. Kesimpulan dia adalah anda sebagai seorang salesperson, kita lah sebagai seorang salesperson yang hebat. Okay, kita perlu ada goal, kita perlu ada target ataupun sasaran yang kita nak buat. Daripada goal, target, sasaran tu, barulah kita, bila kita ada, barulah kita committed untuk kita jalankan aktiviti jualan untuk mendapatkan jualan setiap hari. Okay, so InsyaAllah anda semua boleh berjaya dalam bidang jualan. Okay, itu saja perkongsian saya malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 hari dalam siri FB Live yang seterusnya dengan topik yang seterusnya. InsyaAllah doakan semoga Allah hadirkan ilmu-ilmu supaya saya senang nak sampaikan pada anda insyaAllah. Okay, so terima kasih bagi yang tengok live malam ni, yang menulis di ruangan komen. Sikit sebanyak sumbangan anda kepada rakan-rakan yang menonton FB Live, sikit sebanyak anda juga dapat sahamnya lah. Okay, so kita jumpa lagi di hari yang ataupun siri yang seterusnya lagi 2 hari insyaAllah. Itu saja perkongsian saya malam ni. Happy selling and happy sales millennial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat malam.